Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman dan Buletin Awani jam ini. Kita mulakan dengan perkembangan tanah runtuh di Ampang yang mana sebentar tadi satu sidang media khas telah pun diadakan oleh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari yang mana beliau turut menyatakan bahawa Taman Bukit Permai di Ampang Jaya Ibu Negara disiarkan sebagai kawasan bencana. Dalam masa yang sama, 48 buah rumah telah pun diminta untuk dikosongkan untuk sementara waktu sehingga kajian berkaitan dengan pergerakan tanah di kawasan itu dapat dijalankan untuk tempoh beberapa hari dan diisytiharkan selamat barulah penduduk ataupun yang mana yang menghuni kediaman-kediaman di kawasan sekitar itu dapat kembali ke rumah mereka. Dan dalam masa yang sama juga kita tahu bahawa kejadian tanah runtuh semalam telah mengakibatkan 4 nyawa terkorban dalam kejadian tersebut. Dan untuk berbincang berkaitan dengan perkara ini bersama saya awal pagi ini ialah Pengarah Pusat Geokejuruteraan Tropika UTM yang Profesor Dr. Eddie Tonizam Muhammad yang telah pun berada bersama kami. Doktor, pertama sekali kita ingin berbincang berkaitan dengan kejadian tanah runtuh semalam. Mungkin punca kejadian tersebut, Doktor. Terima kasih banyak pada Cik Hafizi. Pertamanya, kami ingin merakamkan ucapan takziah dan sedihlah di atas kejadian yang berlaku pada petang semalam yang telah mengakibatkan kerosakan harta benda dan juga kehilangan nyawa. Berkenaan dengan runtuhan yang terjadi di kawasan Taman Permai ini, Bukit Permai ini, iaitu runtuhan daripada cerun semula jadinya, iaitu dia bukanlah cerun buatan manusia, yang mana ini telah pun dicetuskan. Dia ada pencetusnya adalah daripada cerun yang tinggi, tanah yang longgar akibat daripada hujan yang berterusan beberapa hari. Dan daripada pengamatan kita dan juga kajian yang telah kita lakukan, kita dapati bahawa hujan yang berterusan selama beberapa hari, mungkin dalam sejam, 2 jam, 3 jam, lepas tu esoknya pun hujan lagi, sejam, 2 jam, 3 jam lagi, tulatnya hujan lagi. Ini akan memberikan, menambahkan risiko terjadinya tanah runtuh berbanding dengan kalau katakanlah sehari hujan lebat, dia mungkin kurang risiko runtuhan berbanding dengan hujan yang berterusan beberapa hari walaupun sebentar. Dan daripada apa yang kita telah lihat di Kuala Lumpur ini, sekurang-kurangnya telah pun ada 4 hari hujan berterusan dan lebat dalam masa 1 jam, 2 jam sebelah petangnya itu telah pun memberikan pemangkin kepada runtuhan yang berlaku di Taman Bukit Permai ini. Dan Doktor, adakah kejadian tanah runtuh sebelum ini ada juga kita dengar di kawasan yang sama juga, Ampang Jaya ini ada juga tanah runtuh. Kemudian adakah tanah runtuh di sekitar kawasan ini sebenarnya berada dalam keadaan kritikal kerana laporan-laporan yang kita lihat sekarang ini kita banyak menjurus kepada perkara tersebut dan semalam mengakibatkan nyawa terkorban. Jadi ini menjadi satu perkara yang begitu serius untuk kita lihat dan perhatikan. Adakah ia pada tahap yang kritikal sekarang ini? Kawasan yang menjadi kawasan yang berbahaya di dalam tanah kejadian tanah runtuh ni adalah kawasan-kawasan yang hampir dengan kaki bukit, iaitu kita perlukan zon penampan yang sesuai daripada bukit yang tinggi ini dan juga daripada cerun berapa sudut dia punya darjahnya. Kita perlu memberikan zon penampan, iaitu mesti menjauhi. Saya fikir dalam kes ini adalah lebih baik dalam 200 meter jauhnya daripada kaki bukit, bagi bukit-bukit yang tinggi. Tetapi ini banyak juga kita nampak perumahan-perumahan yang lama yang pada satu ketika dahulu tidak mempunyai peraturan ataupun pewartaan berkenaan dengan pembangunan di kaki bukit, dan untuk rumah-rumah yang berdekatan dengan kaki bukit ini yang hampir sangat adalah kawasan-kawasan yang harus berwaspadalah apabila
terutama sekali bila hujan berterusan beberapa hari di kawasan tersebut. Jadi perlulah penduduk-penduduk di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan perbukitan, tak kiralah sama ada di Taman Permai ini, Bukit Antarabangsa ataupun di seluruh Malaysia, harus berwaspada apabila berlakunya hujan sebegitu. Dan di kawasan tersebut, adakah sekarang ini ia bersesuaian untuk membina lagi projek-projek pembangunan di situ? Adakah ia sesuai ataupun sebenarnya perlukan projek hijau untuk memastikan penyerapan air di tanah itu dilakukan secara semula jadi sekaligus dapat mengurangkan beban kepada sistem saliran yang telah pun dibangunkan di kawasan tersebut, Doktor? Ya, pembangunan di kaki bukit mempunyai beberapa peraturan yang boleh diikuti bagi mengurangkan risiko terjadinya runtuhan sebegini. Antaranya ialah dengan memberikan zon penampan di samping reka bentuk kejuruteraan kepada cerun tersebut. Dalam kes di Bukit Permai ini, dia adalah runtuhan cerun semula jadi. Maknanya tiada tembok penahan dekat situ. Dan dalam kes begini, kita melihat kepada topografi ataupun bentuk muka bumi yang ada, dan juga kita lihat kepada arah aliran air yang mungkin wujud di kawasan perbukitan tersebut, dan zon buffer penampan itu perlulah dipatuhi supaya sekiranya berlaku runtuhan sekalipun, yang biasanya dalam kes di Bukit Antarabangsa seperti dalam kajian yang kita buat sebelum ini, tanah bakinya, iaitu lapisan tanahnya adalah sekitar 12 ke 50 meter dia punya ketebalannya, dan sekiranya berlaku runtuhan sekalipun ia tidak mengenai kepada kawasan-kawasan yang telah dijadikan zon penampan tersebut, ya. Dan Doktor, jadi, mungkin berkenaan dengan teruskan, Doktor. Ya, berkenaan dengan sama ada boleh ataupun tidak dibuat pembangunan di kawasan tersebut, sebenarnya boleh dengan syarat beberapa peraturan seperti mengurangkan risiko ini dipatuhi. Dan Doktor, sekarang ini mungkin saranan Doktor kepada pihak berkuasa berkaitan dengan adakah ada keperluan untuk kita melihat dan juga mengkaji sebab seperti Doktor katakan, ada kawasan-kawasan di sekitar kawasan itu bangunan-bangunan pembangunan dirancang lama, 10 tahun dahulu, 20 tahun dahulu mungkin. Jadi adakah keperluan untuk kita lihat semua pembangunan yang dirancang dan juga sistem-sistem salirannya pada masa ini, kajian secara menyeluruh perlu dilakukan sekarang ini untuk kesemua kawasan-kawasan yang berisiko ataupun hotspot untuk tanah runtuh? Ya. Berkenaan dengan kajian tentang kawasan yang perlu dibuat ini, ini saya fikir kita telah pun banyak kajian telah lakukan. Apakah isu yang terbabit dan juga melihat kepada kawasan yang berisiko tinggi yang boleh terjadinya runtuhan-runtuhan tersebut, dan mungkin juga kita telah melihat acap kali, banyak kali dah perkara-perkara seumpama ini apabila dia berlaku, kita sentiasa kata kita akan membuat kajian-kajian berikutnya. Tetapi saya fikir pelajaran yang telah pun kita alami semenjak kita kita melihat bencana alam yang begitu banyak sekarang ini, tak kira sama ada tanah runtuh ataupun banjir ini, telah pun kita fahami dan juga kita kenal pasti. Cuma yang perlu adalah dari segi tindakan kita. Tindakan apa yang kita perlu buat bagi kita mencegahnya daripada berlaku dengan perkara yang sangat besar. Dalam kes seperti ini, saya fikir telah ada agensi-agensi yang telah pun diberi amanah bagi melihat kepada pencegahan, aspek pemantauan, penyelenggaraan bencana alam ini, yang saya fikir perlu bertindak lebih proaktif dalam mengenal pasti serta melihat menyelenggara dan juga mempunyai pelan yang tertentu terhadap kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Tak kira sama ada kawasan rendah yang sentiasa menjadi ditupan banjir ataupun kawasan tinggi berdekatan dengan ini yang jadi tanah runtuh begini. Dan Doktor, melihat kepada bencana alam yang kerap kali berlaku sejak daripada Disember lepas, banjir, tanah runtuh, dan sememangnya Malaysia tidaklah asing daripada kejadian-kejadian bencana alam ini, tapi bagaimana kita melihat kepada
perubahan iklim sekarang ini, bagaimana tahap kesedaran terhadap masyarakat orang ramai berkaitan perkara itu, kerana apabila ditimpa bencana, barulah saya lihat di media sosial amaran Met Malaysia itu kini dilihat secara berkala, bukannya hanya Met Malaysia keluarkan amaran kemudian ia dipandang sepi dan sebagainya. Bagaimana kesedaran itu dapat kita tingkatkan berkaitan dengan perubahan iklim dan apa yang berlaku sekarang ini, bencana-bencana alam di Malaysia? Ya, berkenaan dengan perubahan iklim, saya fikir saya lebih suka menggunakan perkataan perubahan cuaca. Kerana ada kalanya kita punya aliran angin dan juga hujan ini sebenarnya tidak menyuruh dan tidak berlaku di seluruh kawasan. Ada kalanya ia terjadi di setengah-setengah kawasan, dan apabila angin bertiup pada kawasan-kawasan yang berlainan, maka kawasan tersebut pula yang akan mengalami cuaca yang hujan lebat. Dalam kes sekarang ni adalah hujan lebat. Kita belum nampak lagi cuaca yang kemarau yang agak teruk di negara kita. Dalam kes macam ini, apa yang saya fikir Jabatan Meteorologi telah pun mempunyai jangkaan yang agak baik dengan memberitahu tentang pewaspadaan yang perlu dilakukan oleh rakyat beberapa hari sebelum itu, dan beberapa jam sebelum itu pun juga kalau kita tengok dalam web Met Malaysia telah pun menunjukkan bahawa ada perubahan-perubahan cuaca dan mungkin hujan lebat akan terjadi di sesuatu kawasan. Tinggal dalam kes ini adalah ia apabila hujan itu telah pun berubah mencetuskan bencana, dan informasi yang diberikan oleh Met Malaysia ini kita harap dia tidak berlaku secara sektoral, iaitu dia tidak berlaku dalam cuma makluman tentang hujan, tetapi bagaimanakah hujan tersebut yang akan mencetuskan bencana di setengah-setengah kawasan. Mungkin tak semua kawasan akan terjadinya bencana. Ada kawasan-kawasan yang tertentu apabila hujan 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka ada kawasan yang dinaiki air. Begitu juga dalam kes runtuhan tanah sebegini, apabila hujan yang berkerap terjadi begitu, maka sebagusnya ada pemakluman dan amaran daripada pihak yang berkuasa kepada penduduk-penduduk di kawasan yang berisiko tinggi supaya menjauhi daripada kawasan-kawasan tersebut. Baik, Jadi informasi-informasi daripada pelbagai jabatan ini perlulah digemblengkan supaya menjadi satu informasi yang berguna kepada kita menangani bencana alam ini.